ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, jadi pertama sekali tuan-puan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang meluangkan masa menghadiri sesi pradengar bersama dengan saya. Saya tengok dekat depan ni macam biasa tengok sebelum-sebelum ni. Ada yang kelas kita sebelum PKP dari Masjid Al-Azim. Ada yang Alu Gajah. Yang daripada Alu Gajah, cuba angkat tangan ni. Oh, biasa. Kenal. Alhamdulillah. Baik, jadi lagi sekali saya ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada tuan-tuan semua. Suka seronok saya bersemuka setelah lama, hampir 2 tahun juga tak bersemuka kan. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi macam biasalah sebelum saya teruskan, tuan-tuan nak tahu tak? Ini cerita saya lah. Orang-orang yang belajar bahasa Arab Al-Quran ni tuan-tuan, makin hari makin muda, makin hari makin sihat. Tuan-tuan tak percaya, tuan tunggu nanti tamat pengajian 3 bulan insya-Allah. Baik. Okay, jadi saya mulakan, boleh tuan-puan? Okay, kita mulakan insya-Allah tuan-puan. Sebelum tu saya tengok muka-muka ni semua dah pernah belajar bahasa Arab kan? Okay, saya nak tanyalah kod siapa yang tiada asal langsung bahasa Arab. Cuba angkat tangan tuan-tuan. Oh, ada lebih kurang ya, ada. Ada yang tak ada asal. Tuan-tuan, saya paling suka kalau ramai yang tak tahu bahasa Arab. Sebab apa? Yang saya bakal kelentong sekejap lagi, tuan-tuan percaya belaka lah tuan-tuan kan? Okey, baik, dengar tuan. Hari ni, terlebih dahulu saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan dialu-alukan kepada tuan-tuan semua ke kelas pradengar bersama dengan saya. InsyaAllah. Baik, saya teruskan Hari ni tuan-tuan, saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan satu kaedah baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah tamat pengajian kita nanti 3 bulan. Tuan-tuan baca Al-Quran kan, tuan-tuan akan faham. Sebab kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran, fokus kita pun nak faham ayat-ayat Al-Quran. Cuma fokus kita kali ini, kita akan menggunakan 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Okey, baik, saya teruskan lagi, boleh tuan-tuan Baik, okey. Sistem ini tuan-tuan, dia agak berbeza dengan sistem pengajian bahasa Arab yang lain. Kalau tuan-tuan pergi kelas-kelas bahasa Arab yang lain, kebanyakan para asatizah, para ustazah menggunakan sistem hafalan. Dah tahu tak hafal? Duduk menghafal. Perkara pertama yang disuruh tuan-tuan hafal ialah domer. Cuba sebut tuan-tuan. Domer tu maknanya ganti nama diri. Ada 14 sebutan domer disuruh tuan-tuan hafal. Tuan-tuan pun hafal lah ramai-ramai. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Siap ada lagu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Biasa dengar tak tuan-tuan? Yang biasa dengar lah. Yang tak biasa dengar mungkin ini kali pertama dia dengar. Ingatkan dah habis tuan-tuan. Minggu depan datang kelas, disuruh pula tuan-tuan hafal sebutan fi'il madhi. Pun ada 14. Tuan-tuan pun hafal lah. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobeta, dorobtuma, dorobtum, dorobeti, dorobtuna, dorobtu, dorobena. Tu doroba maknanya pukul. Kalau makan, qara'a. Cuba sebut. Qara'a baca silap. Qara'a baca. Tuan-tuan pun hafal lah ramai-ramai. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tuna, qara'tu, qara'na. Dah lain bunyi lah. Kami yang dengar ni pun dah pening ustaz. Ini kan pula kami nak hafal. Okey, dengar tuan-tuan. Maka timbullah persoalan besar. Kenapa perlu menghafal? Kalau tak hafal, tak boleh faham ke bahasa Arab ni ustaz?
Kalau tak hafal, tak boleh faham ke ayat-ayat Al-Quran. Okay, dengar tuan-tuan. Saya dan para asatizah yang lain tuan-tuan, tak nafikanlah sistem yang paling terbaik dalam mempelajari bahasa Arab ialah sistem hafalan. Tu yang paling terbaik tuan-tuan. Cuma tuan-tuan bayangkan, kalaulah sistem hafalan itu saya bawa masuk ke dalam kelas-kelas saya yang mana studennya belia remaja, yang jumpa saya pula seminggu berapa kali tuan-tuan? Sekali, bukan hari-hari tuan-tuan. Kalaulah sistem hafalan itu saya bawa masuk ke dalam kelas saya yang bersifat part time ni, rasa-rasa minggu depan nak datang tak tuan-tuan? Tobatlah homework ke dah kata. Tak datang dah ustaz, baik duk ubah. Tuan faham ke tak? Jadi hari ni tuan-tuan, saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan satu kaedah. Tuan-tuan tak perlu nak hafal payah-payah. Dalam masa yang sama, tuan-tuan mampu faham sedikit sebanyak bahasa Arab Al-Quran. Okay, tuan-tuan nak ke tak nak? Nak insya-Allah tuan-tuan Baik, mungkin yang pernah ikuti kelas-kelas bersama dengan saya sebelum-sebelum ni, alhamdulillah Baik, jadi saya ucapkan terima kasih yang baru hadir. Minta maaf mungkin ada yang sampai ke sana ke sini ke. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Baik, okey, saya teruskan lagi boleh tuan-tuan? Okey, saya mohon tuan-tuan fokus sungguh-sungguh dengan saya. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat. Okey, baik. Tuan-tuan tak cantik pun tak apa. Nak cantik pun boleh, tak cantik pun tak apa Sebab apa yang saya akan kongsikan ini ialah perkara yang ringkas, yang basic, yang sangat asas dan tak lengkap. Kalau nak lengkap, nanti kita ada kelas sebenar insya-Allah bersama Ustaz Amirul. Dia pun hebat tuan-tuan orangnya. Baik, insya-Allah. Baik. Jadi, saya buat macam mana? Saya perkenalkan, saya hasilkan satu diagram. Tahun demi tahun, kita cantikkan diagram, kita perbaiki diagram kita Yang mana sebelum ni kita hanya ada sehelai, tapi kali ni kita ada 3 helai. 3 level kita ada helai Jadi berpandukan diagram tadi, insya-Allah tuan-tuan mampu menguasai 80% bahasa Arab Al-Quran. Tanpa perlu menghafal. Okey, saya teruskan lagi boleh tuan-tuan? Boleh saya berdiri tuan-tuan? InsyaAllah. Tapi saya kena pegang mic ni lah. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi di hadapan tuan-tuan ni ada diagram. Inilah diagram ni mungkin. Baik. Jadi saya hasilkan diagram ini, mudah-mudahan tuan-tuan mampu menguasai sedikit sebanyak bahasa Arab Al-Quran tanpa perlu menghafal insya-Allah. Baik, kita mulakan boleh tuan-tuan? Okey, yang tadi baru mukadimah. Ini kita teruskan yang sebenar insya-Allah. Okey, dengar tuan-tuan. Saya sebutkan di awal-awal tadi, pengajian kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Sekali jumpa kita akan bahas bincang 1 ataupun 2 ayat sahaja Cuma kelas sebenar kita akan menggunakan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi seronok tuan-tuan. 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Gabungan apa kepentingan kita memahami gabungan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Okey, dengar tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, tiap-tiap patah perkataan yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran bermula daripada surah yang pertama Al-Fatihah sehinggalah surah yang terakhir An-Nas tu tuan-tuan, takkan lari daripada 3 jenis patah perkataan saja. Berapa jenis tuan-tuan? 3. Sama ada perkataan yang tuan-tuan jumpa itu termasuk dalam jenis pertama isim. Isim maknanya kata nama. Kalau bukan isim, termasuk dalam jenis perkataan yang kedua fi'il. Fi'il maknanya kata kerja. Kalau bukan isim dan fi'il, termasuk dalam jenis haraf. Haraf maknanya kata sendi ataupun sendi kata. Okey, kita ulang lagi sekali boleh tuan-tuan Okey, perkataan dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Berapa tuan-tuan? 3. Yang pertamanya maknanya apa tuan-tuan? Yang keduanya maknanya apa tuan-tuan? Dan yang ketiganya maknanya kata sendi ataupun sendi kata tugas kesamalah tuan-tuan Okey, baik. Tugas saya yang pertama tuan-tuan adalah berbincang dengan tuan-tuan
Bagaimana nak bezakan jenis perkataan yang pertama isim dengan jenis perkataan yang kedua fi'il? Cara yang paling terbaik, saya bagi contoh. Tuan-tuan ramah jawab ramai-ramai. Isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Boleh ke tuan-tuan? Okay, isim lagi sekali maknanya apa? Kata nama. Fi'il maknanya kata kerja. Okey, dengar tuan-tuan. Okey, contoh. Aku makan. Makan isim ke fi'il? Isim ke fi'il tuan-tuan? Aku minum. Minum. Isim ke fi'il? Dia pergi. Okey, kita buat lagi sekali boleh tuan-tuan? Okey, kita buat laju-laju. Okey, isim maknanya kata nama, fi'il maknanya kata kerja. Okey Aku makan. Makan isim ke fi'il? Aku minum. Dia pergi. Mereka berlari. Allah. Muhammad. Pokok. Batu. Dia tulis. Oh, Alhamdulillah. Tuan-tuan faham tidak? Alhamdulillah. Faham tuan-tuan? Baru mula dah faham tuan-tuan? Senang kerja saya tuan-tuan Okey, baik. Jadi isim maknanya kata nama adalah Allah, Muhammad, pokok, batu tadi tuan-tuan kan. Okey, baik. Saya nak pergi dengan tuan-tuan bincang jenis perkataan yang pertama yang kita panggil isim. Cuba lagi sekali sebut. Isim. Maknanya apa tadi? Okey, tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan jumpa isim kata nama dalam Al-Quran tu tuan-tuan cari 3 maklumat. Berapa maklumat? 3. Yang pertamanya tanda, yang keduanya jantina, dan yang ketiganya bilangan. Tanda, jantina, bilangan. Okey, saya pergi satu persatu dengan tuan-tuan. Maklumat yang pertama iaitu tanda. Sebenarnya tuan-tuan, tiap-tiap mana dalam Al-Quran itu Allah telah memudahkan kita semua untuk kenal kalimat itu kalimat isim kata nama. Allah buat macam mana tuan-tuan? Allah letak beberapa tanda yang menunjukkan kalimat itu kalimat isim kata nama. Ada 5 tanda yang menunjukkan kalimat itu kalimat isim. Yang pertama alif lam. Alif lam ataupun al. Banyak tak saya nak tanya tuan-tuan? Banyak tak dalam Al-Quran tuan-tuan jumpa di pangkalnya ada alif lam? Banyak tuan-tuan kan? Baca surah Yasin ayat yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran. Cuba sebut. Saya nak tanya di pangkalnya ada tak alif lam? Kalau ada alif lam tang pangkalnya, isim ke bukan isim? Isim kata nama Baik, kemudian tanda yang kedua tanwin. Bari 2. Tang mana ustaz? Tang ujung perkataan yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Kadang-kadang an bari 2 ke atas. Kadang-kadang in bari 2 kat bawah. Kadang-kadang un bari 2 kat ujung. Kalau tuan-tuan jumpa tang hujungnya ada tanwin, isim ke bukan isim? Isim lah ustaz. Kata nama Okey, kita ulang lagi sekali sama-sama boleh tuan-tuan? Okey, saya nak tanya. Tanda isim yang pertama apa dia tuan-tuan? Di pangkal ke di hujung? Tanda isim yang kedua di pangkal ke di hujung? Tanda isim yang ketiga ta al-marbutah. Cuba sebut. Tuan-tuan sebut bunyi sebiji macam orang Arab tuan-tuan. Ta al-marbutah. Tuan-tuan kenalkan ta al-marbutah? Dia macam dekat lafaz Allah tu, lafzul jalalah tu, dia dekat hujung tu tapi dia ada 2 titik. Yang mana kalau kita bersambung bacaannya bunyi ta, kalau berhenti bacaannya bunyi Kalau tang hujungnya ada ta al-marbutah, itu juga menunjukkan kalimat apa tuan-puan? Isim kata nama. Contoh, tiba-tiba lah saya buat teka-teki kepada tuan-tuan. Surah apa dalam Al-Quran yang paling panjang? Surah apa tuan-tuan? Al-Baqarah, maknanya sapi betina. Okey, Al-Baqarah, tang hujungnya ada tak ta al-marbutah? Ada tak tuan-tuan? Kalau ada tu isim ke bukan isim? Isim lah ustaz. Kata nama. Okey, baik. Kemudian tanda yang keempat ialah baris bawah.
surah Al-Fatihah kan, tuan-tuan baca hari-hari kan. Maliki yaumiddin. Maliki di hujungnya baris apa tuan-puan? Bawah. Kalau di hujungnya baris bawah, isim ke bukan isim? Isim, kata nama Baik, kemudian tanda isim yang terakhir ialah makna. Saya nak habaq tahu kat tuan-tuan, nanti dalam pengajian kita, tuan-tuan akan jumpa satu keadaan, satu situasi yang mana kalimat itu di pangkalnya tak ada alif lam, di hujungnya tiada tanwin, di hujungnya tiada ta al-marbutah, di hujungnya pun tidak berbaris di bawah. Tapi kalau maknanya pokok isim ke bukan isim tuan-tuan? Isim. Nantilah tuan-tuan akan jumpa dalam perbahasan kita. Okey, kita ulang ramai-ramai boleh tuan-tuan? Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Tanda isim ada berapa? Yang pertamanya di pangkal ke di hujung tuan-tuan? Yang keduanya di mana tuan-tuan? Yang ketiga di pangkal ke di hujung? Yang keempat di mana tuan-tuan? Pun di hujung. Dan yang kelima, pendek cerita senang tuan-tuan, alif lam sahaja di pangkal, selebihnya di mana? Di hujung perkataan. Habis maklumat yang pertama, saya nak bawa tuan-tuan pergi bincang maklumat yang kedua, iaitu jantina. Cuba sebut. Okey tuan-tuan, bahasa Arab ni kan, untuk jantina ada dua jenis. Berapa jenis? Dua-dua. Yang pertama muzakkar. Cuba sebut. Lagi sekali. Muzakkar tu maknanya lelaki, male. Yang kedua muannas. Cuba sebut. Lagi sekali. Muannas tu perempuan ataupun female. Okey, lagi sekali kita sebut. Saya nak tanya tuan-tuan, jantina dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Yang pertamanya mu, yang keduanya mu. Pandai tuan-tuan. Okey, Ustaz, macam mana kami nak tahu jantina perkataan tu muzakkar ke muannas, laki ke perempuan? Alah tuan-tuan, paling senang di dunia tuan-tuan. Caranya, tuan tengok tang hujung-hujung perkataan yang tuan-tuan jumpa. Kalau tang hujungnya ada ta al-marbutah, tuan kenal kan ta al-marbutah tu kan? Macam ni. Kalau tang hujung perkataan tu ada ta al-marbutah, automatik jantina perkataan tadi muannas, perempuan. Saya ulang tuan-tuan bagi betul-betul faham insya-Allah tuan-tuan. Kalau tang hujungnya ada ta al-marbutah, automatik jantina perkataan tu apa tuan-tuan? Anas. Habis tu kalau yang lelaki macam mana? Tak ada ta marbutah. Kan senang. Siapa kata belajar bahasa Arab susah tuan-tuan kan? Bukan kat sini lah, tempat-tempat lain tuan-tuan kan? Baik. Okey, baik. Jadi jantina bagi orang Arab ada dua, muzakkar lelaki, muannas perempuan. Okey, contoh. Baik, dalam bahasa Arab sebutannya haqibah. Cuba sebut. Haqibah tu pek. Di hujungnya ada tak ta al-marbutah? Kalau ada, tu jantinanya muzakkar ke muannas, laki ke perempuan? Kita ambil contoh lain. Sayyarah. Cuba sebut. Tuan tahu kan sayyarah tu maknanya kereta. Baik, sayyarah kereta, tang hujungnya ada ke tak ada ada ke tak ada ta marbutah? Kalau ada, jantina ejaan sayyarah tu muzakkar ke muannas, laki ke perempuan tuan-tuan? Perempuan lah Ustaz. Kita ambil contoh lain. Pen dalam bahasa Arab sebutannya qalam. Cuba sebut. Qalam tu tang hujungnya ada tak ta al-marbutah? Ada ke tak ada tuan-tuan? Kalau tak ada, jantina ejaannya muzakkar ke muannas, laki ke perempuan? Last contoh saya nak tanya tuan-tuan. Pintu dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Tuan-tuan jangan tipu saya. Cuba tengok cerita Piramli Ahmad Al-Bab. Al-Bab tu pintu. Tang hujungnya ada tak ta al-marbutah? Kalau tak ada, Al-Bab itu jantinanya muzakkar ke muannas, laki ke perempuan? Tuan-tuan, jangan salah faham. Lepas habis preview, semua pakat pergi dekat pintu cari.
Tang mana duk belik-belik pintu? Tang mana jantina lagi dia Ustaz? Dia bukan maksudnya gitu. Bagi orang Arab, kalau tang hujungnya ada ta'al marbutah, maka automatik dia berjantina muannas, perempuan. Kalau tak ada, dia berjantina lagi. Senang cerita macam ni lah tuan-tuan. Ingat nama orang Melayu. Kalau rahim tu lelaki ke perempuan? Kalau perempuan, rahimah. Senang tuan-tuan. Baik, contoh lain, Karimah tu lelaki ke perempuan? Kalau lelaki, Karim. Itulah Ustaz, duk tunggu-tunggu. Kalau cucu keluar nak letak nama rahim lah, tiba-tiba keluar perempuan. Suka juga nama rahim. Letak nama apa tuan-tuan? Rahimah. Belajar bahasa Arab sekejap, dah boleh letak nama cucu tuan-tuan kan? Okey, baik. Selesai maklumat yang kedua, kita pergi maklumat yang ketiga, bilangan. Yang bilangan ni tuan-tuan, dia agak complicated. Tapi tak apa, tuan-tuan bersama-sama dengan saya, insya-Allah mudah. Okey. Dalam ilmu bahasa Arab, bilangan tu ada 3. Berapa? 3. Yang pertama, mufrad. Cuba sebut. Mufrad tu 1. Singular. Bilangan 1, orang Arab sebut apa tuan-tuan? Mufrad. Baik. Yang kedua, musanna. Cuba sebut. Musanna maknanya bilangan 2. Double. Orang Arab sebut apa tuan-tuan? Musanna. Dan yang ketiganya, jamak. Cuba sebut. Jamak tu maknanya bilangan banyak. Plural. Orang Arab panggil apa tuan-tuan? Jamak. Okey, saya nak sebut dengan tuan-tuan. Kita ulang lagi sama-sama. Bilangan dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Berapa tuan-tuan? Yang pertamanya muf, yang keduanya mu, yang ketiganya Alhamdulillah. Tera belaka lah tuan-tuan. Okey, saya nak pergi satu persatu bahas dengan tuan-tuan. Mudah insya-Allah. Okey. Untuk bilangan yang pertama, yang mufrad tu lah, tuan-tuan tak perlu belajar. Biar betul Ustaz, datang nak belajar ni. Kenapa tak perlu belajar? Sebab tang hujungnya tiada perubahan. Tak ada apa-apa perubahan. Okey, maksudnya apa tuan-puan? Dalam erti kata mudahnya, sebutan asal sesuatu perkataan automatik menunjukkan bilangan berapa tuan-puan? 1. Tuan-tuan ingat tak tadi? Pen dalam bahasa Arab sebutannya apa? Qalam. Jadi automatik berapa batang pen? 1. Yang tuan-tuan kena belajar ialah musanna dan juga jamak. Sebab ada perubahan perkataan di ujungnya. Okey, kita pergi bilangan yang kedua yang dipanggil musanna. Cuba sebut ramai-ramai tuan-tuan. Okey, musanna maknanya bilangan 2. Okey, yang ni senang. Yang musanna ni, tuan tengok dekat hujungnya ada aini. Yanun. Aini, yanun ataupun A-I-N-I. Aini. Kalau kat ujungnya ada aini, maka itu menunjukkan bilangan musanna 2. Contoh, Muslim tu seorang lelaki Islam. Kalau 2 orang Arab tambah aini, dia akan jadi muslimaini. Cuba sebut. 2 orang lelaki Islam. Contoh lain, Shaim tu seorang lelaki berpuasa. Kalau 2 orang tambah aini, dia akan jadi Shaimaini. Dapat tuan-tuan? Okey, contoh lain, Zaujah. Cuba sebut. Okey, Zaujah tu maknanya isteri, seorang. Kalau 2 tambah aini, apa sebutannya? Apa tuan-puan? Zaujataini. Contoh lain, Bahrun. Cuba sebut. Bahrun tu satu laut. Kalau 2 tambah aini, Bahraini. Tuan-tuan jumpa kan surah Ar-Rahman kan? Marajal bahraini yaltaqiyan. Nampak? Mengalir 2 laut yang saling bertembung. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua laut tadi ada pemisah. Pernah tengok tak? Cari kat YouTube.
pertemuan dua laut kan. Satu asin, satu pahit, tawar itu tuan-tuan. Okey, baik. Okey, selesai. Dapat tuan-tuan? Okey, nampak macam dah tera. Macam biasalah, saya nak uji keteraan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dengar. Muslim tu seorang lelaki Islam. Kalau 2 tambah I ni, dia akan jadi muslimai. Okey, baik. Munafik tu seorang. Kalau 2 orang tambah I ni, dia akan jadi munafiqaini. Okey, last contoh saya. Kafir. Cuba sebut. Kafir. Tu seorang lelaki kafir. Kalau 2 orang tambah I ni, apa sebutannya tuan-tuan? Apa dia tuan-tuan? Ikut suka tuan-tuan lah. Kafir aini ke, kafir raini ke, ikut sukalah. Yang penting tanggungjawabnya ada apa tuan-tuan? Aini. Dapat tuan-tuan? Gitu. Baik. Okey. Selesai yang musanna, kita pergi yang jamak. Cuma yang musanna ni, tuan-tuan yang pergi umrah dan haji kan, biasa tak jumpa orang nak sebut rialain. Kan biasa kan? Kedai rialain. Ni kam harga rialain. Rial RM1. Kalau RM2 tambah I ni rialaini. Cuma lahjahnya rialain gitu terbunyinya tuan-tuan. Okey, baik. Okey, biasa kan pergi sana kan? Okey. Kat Malaysia ada tak kedai rialain? Ada. Tapi dah berapa dah rial? Rialain ni 20 sen. Okey, baik. Kita pergi bilangan yang ketiga, jamak. Cuba sebut. Okey, tuan-tuan. Jamak tu maknanya banyak, ramai. Di peringkat awal ini, tuan-tuan bergantung kepada terjemahannya. Biasanya yang jamak itu berganda. Maksudnya disebut 2 kali. Contoh, rumah. Sebut sekali ke 2 kali tuan-tuan? Kalau 2 kali, berganda ke tak berganda? Kalau berganda, nak kata mufrad ke jamak? Seorang ke ramai tuan-tuan? Ramai lah, jamak. Contoh, hari-hari tuan-tuan baca surah Al-Fatihah kan, dalam rukun 13 solat tu kan, ayat yang kedua kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam-alam. Alamin. Alamin maknanya alam-alam. Okey, saya nak tanya. Alam-alam disebut sekali ke 2 kali? Kalau 2 kali tu berganda ke tak berganda? Kalau berganda, mufrad ke jamak? Seorang ke ramai? Ramailah ustaz. Jamak. Faham kan? Okey, selesai bilangan yang maklumat yang ketiga bilangan. Saya pergi pindah jenis perkataan yang kedua, yang kita panggil apa tuan-tuan? Fi'il. Okey, dengar tuan-tuan. Fi'il. Saya sebutkan tadi. Fi'il maknanya apa? Kata kerja. Okey. Untuk fi'il ni tuan-puan, bagi orang Arab ada 3 jenis pula. Okey. Yang pertama, madhi. Mim alif ni ada kesilapan tuan-tuan. Madhi. Cuba sebut. Madhi. Baik. Madhi tu maknanya perbuatan telah berlaku. Perbuatan lampau, orang Arab sebut apa? Madhi. Okey. Yang kedua, mudhari'. Cuba sebut lagi sekali. Maknanya perbuatan sedang berlaku. Mudhari', perbuatan sedang berlaku ataupun present tense. Okey, baik. Kemudian yang ketiganya amar. Cuba sebut. Amar maknanya perbuatan suruh. Tuan-tuan kalau nak suruh orang, gunalah fi'il amar. Okey, baik. Jadi kita pergi satu persatu tuan-tuan. Cuma sebelum tu, untuk kata kerja, fi'il ni tuan-puan, dari sudut terjemahan, orang Arab akan tambah orang Arab akan tambah ganti nama diri. Saya ulang. Untuk kata kerja, dari sudut terjemahan, orang Arab akan tambah ganti nama diri di depan. Contoh, makan. Tu kata kerja orang Melayu. Kalau orang Arab tuan-puan, dia akan tambah dia makan, kami makan, mereka makan. Contoh lain, pukul. Tu kata kerja orang Melayu tuan-puan. Orang Arab dia akan tambah apa? Dia pukul, kami pukul, mereka
pukul. Jadi dari sudut terjemahan, orang Arab akan tambah ganti nama diri di depannya dahulu, barulah menyamai standard kata kerja untuk orang Arab. Dapat tuan? Cuma yang fi'il madhi ni ditambah telah. Dalam terjemahannya ada telah. Kalau aku makan, tambah telah. Aku telah makan. Tu madhi ke mudhari'. Madhi ke mudhari' tuan-tuan? Madilah sebab ada telah. Kalau tak ada telah, itu fi'il apa tuan-tuan? Mudhari'. Okey, pandai tuan-tuan. Okey, saya nampak tuan-tuan dah makin tera. Macam biasalah tuan-tuan. Saya bagi contoh, tuan-tuan jawab kuat-kuat ramai-ramai. Madhi ke mudhari'? Madhi ke mudhari'? Boleh tuan-tuan? Okey, madhi lagi sekali ada telah. Mudhari' tiada telah. Kita dengar sungguh-sungguh contoh saya bagikan. Aku telah minum. Madhi ke mudhari'? Madhi ke mudhari'? Aku minum. Dia telah pukul. Dia pukul. Mereka telah baca. Mereka baca. Tu faham? Yelah Ustaz, fahamlah kami. Ustaz bagi contoh dalam bahasa Melayu, cuma bagi contoh dalam bahasa Arab. Yang tu nanti-nantilah tuan-tuan. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau ada telah itu fi'il madhi. Kalau tak ada telah itu fi'il apa tuan-tuan? Cuma nanti tuan-tuan akan tahu, dapat satu tips tuan-tuan. Melalui baris ujung tuan tahu itu fi'il apa tuan-tuan. Contoh tuan-tuan baca Al-Quran kan, tuan-tuan jumpa perkataan kataba di ujungnya baris atas, maka itu tips pantas. Kita tahu itu adalah fi'il apa tuan-tuan? Madhi dapat? Kalau kat ujungnya baris depan, maka itu tanda untuk fi'il mudhari'. Okey, baik, last. Fi'il yang ketiga kita panggil amar. Cuba sebut. Amar maknanya perbuatan Yang ni paling senang di antara banyak fi'il yang ada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dengar sahaja terjemahan saya bagikan, tuan-tuan automatik tahu itu fi'il amar. Contoh, makanlah oleh engkau. Dengar pun dah tahu kan? Duduklah oleh engkau. Tu suruh ke tak suruh tuan-tuan? Kalau suruh, tu fi'il apa? Amar. Kan? Okey, baik, tuan-tuan baca Al-Quran. Wahyu yang pertama, ingat tak wahyu yang pertama? Surah Al-Alaq. Macam mana bunyi ayat pertama? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Jadi Iqra'. Iqra'. Cuba tengok baris ujungnya tuan-tuan. Iqra'. Tang hujungnya baris mati depan ke atas. Mati depan ke atas tuan-tuan. Mati. Oleh kerana di hujung Iqra' itu baris mati, kita tahu itu fi'il apa tuan-tuan? Amar. Perbuatan suruhan. Okey, selesai fi'il maklumat jenis perkataan yang kedua, kita pergilah jenis perkataan yang ketiga yang kita panggil haraf. Cuba sebut. Okey, tuan-tuan. Haraf ni paling senang. Yang haraf ni pun mudah tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu bimbang sebab haraf ni dia mudah. Di banyak jenis maklumat ni, haraf yang paling mudah. Okey, tuan-tuan cukup tahu makna dan sebutan tadi, tuan-tuan dah boleh guna dalam ayat. Sebab apa tuan-tuan? Haraf ni dia takkan berubah-ubah. Macam mana tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, macam itulah sebutannya sampai bila-bila. Cukup tuan tahu makna, tahu sebutan, dah boleh guna dalam ayat. Contoh tuan-tuan B. Kita ambil lah satu. Biasa tak jumpa B tuan-tuan? Biasa kan? B maknanya dengan. Kan sebelum buat apa-apa, masuk masjid, makan, kita baca apa tuan-tuan? Bismillah. Maknanya apa? Dengan nama Allah. Tuan-tuan tak akan jumpa baca Bismillah. Tuan-tuan tak akan jumpa baca Basmillah. Kalau B lah sebutannya sampai bila-bila. Dapat tuan-tuan? Lepas habis preview ni, balik rumah. Tiba-tiba suami kata, Jah, bawakan abang air kopi, roti. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia nak air kopi dengan roti. Sebutannya takkan berubah-ubah. Yang berubah tu isim dan juga fi'il. Haraf cukup tuan-tuan tahu makna, dah selesai, dah boleh guna dalam ayat-ayat. Jadi Alhamdulillah. Jadi itulah
perbahasan kita menggunakan diagram ini. Asas ringkas sahaja tuan-puan. Okey, sebagai khulasahnya saya nak ulang lagi sekali lah dengan tuan-puan. Baik, perkataan dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Yang pertamanya I, yang keduanya F, yang ketiganya H. Alhamdulillah. Tuan-tuan ada soalan setakat ni? Fahamlah ke tuan-tuan Tak ada soalan sebab faham ke sebab tak tahu nak tanya apa tuan-tuan? Dua dalam satu lah. Okey, baik. Kalau tak ada, saya teruskan, kita bincang sikit lah tuan-tuan kan. Saya sebutkan tuan-puan, satu hari kelas kita jumpa satu ayat, kita akan bincang. Ini kaedah yang paling praktikal lah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tuan-puan. Okey, baik. Tuan-tuan jangan risau. Dalam kelas-kelas kita ni, yang seronoknya ada 3 tuan-puan. Yang pertamanya, tiada hafalan. Ke tuan-tuan nak menghafal? Yang kedua, tiada peperiksaan. Ke tuan-tuan nak exam? Lepas kelas je buat exam sikit. Yang ketiga ni paling best. Tak ada kerja rumah. Kalau kami bagi kerja rumah, kat rumah pun banyak kerja ustaz. Okey jadi 3 itulah. Kita tak ada hafalan, tak ada kerja rumah dan tak ada peperiksaan. Tuan-tuan ikuti kelas kami. Habis nanti ambil nota, balik rumah letak kat satu sudut. Minggu depan tuan-tuan datang, ambil macam mana tuan-tuan letak. Biasa berlaku tak tuan-tuan? Okey, baik. Okey, kita ambil ayat 1 tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba sebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedap bacaan tuan-tuan. Macam qori dan qori'ah. Kalau qori tu laki ke perempuan tuan-tuan? Kalau perempuan, qori'ah. Ada ta marbutah kat ujung, kan dah boleh praktis terus tu. Okey, baik. Jadi perkataan yang pertama, kita tengoklah terjemahan prakata, harfiah bil harfiah, ataupun terjemahan solid kamus tuan-puan. A'udhu, aku berlindung. Kemudian billahi, ada 2 patah perkataan. Bi dengan Allahi, Allah. Itu terjemahan prakata. Tahu kan dalam Al-Quran tu kat bawahnya ada terjemahan prakata. Tuan-tuan jangan risau. Nanti kalau ikuti kelas sebenar, diagram ni pun kita bekalkan. Silibus bacaan kelayak Al-Quran pun kita akan berikan. Baik. Okey. Kemudian selepas Allahi kita jumpa min. Min maknanya dari asyaitani, syaitan, ataupun syaitan. Itu. Baik. Dan yang terakhir apa dia tuan-puan? Ar-rajimi, yang direjam. Itulah terjemahan harfiah bil harfiah, sepatah demi sepatah untuk bacaan ta'awuz ini tuan-puan. Baik, kita tengok terjemahan mafhumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari Allah, dengan Allah, dari syaitan yang direjam. Yang ada di sebelah kanan ataupun kiri Al-Quran tuan-tuan lah terjemahan mafhum. Dan biasanya kita akan pergi sedikit penafsiran ayat dan pengajarannya. Biasanya kalau masuk surah Al-Kahfi, di situ diceritakan ada 4 cerita. Tuan tahu kan 4 cerita? Cerita apa yang pertama? Ashabul Kahfi. Cerita yang kedua, pemilik kebun dan temannya. Yang ketiga, Nabi Musa dan Khidir. Dan yang keempat, Iskandar Zulkarnain. Pembesar Quraisy tanyakan 3 soalan saja nak uji Nabi. Adakah Nabi betul-betul Nabi? Dia tanya kepada Yahudi kan. Last sekali ditanya soalan kepada Nabi, Nabi kata esok aku bagi jawapan. Tapi esok turun ke jawapannya? Tak, berlarutan selama 14 hari tuan-puan kan. Bila turun sahaja wahyu, Allah tegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kata esok, jangan janji, melainkan lapiklah janji kamu dengan insya-Allah. Itulah budaya biasa kita sebut insya-Allah insya-Allah kan. Gitu. Baik. Okey, selesai. Okey, kita bahas bincang ayat ini boleh tuan-tuan? Sikit lagi Okey. Perkataan yang pertama yang kita jumpa, a'udzu. Cuba sebut. A'udzu. Okey, a'udzu maknanya aku berlindung. Aku berlindung. Okey. A'udzu, aku berlindung, aku makan, aku pergi, aku tulis, aku baca. Saya nak tanya tuan-tuan, itu isim ke fi'il ke haraf?
Isim ke fi'il ke harf? Kelas ni kelas pertama saya yang betul tuan-tuan. Baik, okey. A'udhu, tuan-tuan kata dia fi'il. Okey, a'udhu aku berlindung. Fi'il madhi mudhari' ke amar? Mana tahu mudhari'? Ada telah ke tak ada telah? Tak ada telah, ustaz. Lainlah cerita kalau saya letak aku telah berlindung. Itu baru fi'il madhi. Sekarang ni a'udhu aku berlindung. Lagi sekali, ada telah ke tak ada telah? Tak ada telah. Kalau tak ada telah, madhi ke mudhari'? Cuba kita tengok baris kat ujungnya. A'udhu di ujungnya baris atas ke baris depan? Kalau baris depan nak kata madhi ke mudhari'? Itulah pantas kita faham bahasa Al-Quran. Melalui baris kat ujung, tuan-tuan. Baik, okey, kita pergi. Selepas a'udhu kita jumpa kalimat bi. Kalimat apa, tuan-tuan? Bi. Maknanya dengan. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, bi dengan tu kalimat isim ke fi'il ke haraf? Mana tahu dia haraf? Ya, betul. Haji Salih. Tu, Ustaz. B tu ada kat situ, automatik dia haraf. Cuma nanti kalau masuk kelas kita bagi tahu kepada tuan-tuan, haraf popular ada dua jenis yang memang tuan-tuan akan jumpa. Yang pertama haraf jar, yang kedua haraf ataf. Tuan-tuan tengok diagram ni kan, tuan baca Al-Quran, letak diagram tepi, tuan-tuan akan jumpa berkali-kali diulang sebut. Betul ke tak betul? Contoh wadan, cuba sebut. Biasa tak jumpa wa dalam Al-Quran? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa, tuan-tuan? Ustaz tanya ayat berapa, Ustaz? Kan Ustaz tanya wa tu berulang ke tak berulang? Masih nak tanya soalan, tuan-tuan. Okey, jadi itu ayat berapa tu? Ayat 4 Ayat 4 ke 3 surah Al-Baqarah Jadi perasan tu tak perasan wa tu diulang berkali-kali dalam ayat yang sama pula tu. Itu maksud saya, tuan-tuan. Okey, selesai. Kemudian selepas bi kita jumpa kalimah apa, tuan-tuan? Allah. Tuan-tuan jangan kena kut baris ujung. Allahi ke Allah? Baris bawah ke baris atas? Okey, Allahi di hujungnya baris bawah. Okay, saya nak tanya Allahi tu isim ke fi'il ke haraf? Isim ke fi'il ke haraf? Kalau sungguh Allahi tu isim, apa bukti dia isim? Pandai tuan-tuan. Baris bawah kat ujung. Ada satu lagi tanda kalau tuan-tuan perasan. Apa dia, tuan-tuan? Ya, betul. Alif lam dipangkal. Jadi pada Allahi itu ada dua kalimah, ada dua tanda yang menunjukkan kalimah itu kalimah isim, kata nama. Yang pertama alif lam dipangkal dan yang kedua baris bawah di hujung. Baik, selesai maklumat yang pertama, jantina. Kita pergi jantina. Tuan-tuan, Maha Suci Allah tidak berjanti. Kita bukan nak cari yang tu, kita nak cari ejaan, sebutan kalimah bagi Allah itu. Allahi, jantina ejaan Allahi itu muzakkar ke muannas? Lelaki ke perempuan? Ya, lelaki. Jadi, baik, selesai maklumat yang kedua ialah bilangan. Okey. Bilangan untuk makluman tuan-tuan dalam Al-Quran yang biasa tuan-tuan jumpa mufrad jamak, seorang ramai. Yang musanna tu jarang-jarang jumpa. Kalau jumpa bonus waktu tu. Okey. Baik. Jadi Allahi, Allah. Terjemahannya Allah ke Allah? Disebut sekali ke dua kali? Kalau sebut sekali, itu mufrad ke jamak? Seorang ke ramai? Pandai, tuan-tuan. Seronok saya, tuan-tuan. Okey, nampak dah tera ni. Selepas Allahi, kita jumpa kalimah apa, tuan-tuan? Apa, tuan-tuan? Kalau mina tu nak balik awal. Bukan mina, tuan-tuan. Dia min. Tuan tengok diagram tu kan, min. Min tu nunnya di ujungnya baris mati. Habis pasal apa? Mina, Ustaz? Tuan, tu tak ada kena-mengena dengan ilmu bahasa Arab. Yang tu masuk dalam tajuk, dia akan bincang.
Ini berkenaan dengan ilmu bacaan Al-Quran. Kata ulama tajwid, bila mati bertemu dengan mati ataupun bertemu dengan alif lam ta'rif, maka perlu letakkan baris. Itu ilmu tajwid lah tuan-puan kan. Okey. Jadi selepas Allahi kita ambil sebutan asal. Kita jumpa apa tuan-puan? Min. Min maknanya apa? Dari. Okey. Min dari. Macam biasalah nak tanya, isim ke fi'il ke haraf? Oh, haraf. Pasal apa dia haraf? Tu Ustaz, kat diagram tu pisang takkan berbuah 2 kali Ustaz. Okey, selepas min kita jumpa kalimat asy-syaitani. Cuba sebut. Maknanya syaitan ataupun setan. Okey. Asy-syaitani, setan. Okey, itu kalimat isim ke fi'il ke haraf? Kalau sungguh di isim, pasal apa di isim? Ya, alif lam di pangkal. Oh, terror lah tuan-tuan. Tuan-tuan saya tanya dia boleh jawab. Tuan-tuan kan makin terror lah tuan-tuan. Lepas habis kelas nanti dah boleh buka kelas sendiri lah tuan-tuan kan. Okey, baik. Selepas tengok asy-syaitan ni, yang pertama alif lam tu tanda pertama. Yang kedua baris bawah tu tanda yang kedua. Jadi pada kalimat asy-syaitan ni ada 2 tanda jelas menunjukkan dia kalimat apa tuan-puan? Isim kata nama. Baik. Okey. Jadi tengok maklumat yang kedua, jantina. Asy-syaitani, setan. Okey, saya nak tanya. Di hujungnya ada tak ta al-marbutah? Kalau tak ada, jantinanya muzakkar ke muannas? Lelaki ke perempuan? Oh, cik hidup dekat dunia ni hampir 60 tahun. Baru tahu yang syaitan tu jantinanya lelaki. Yang kuat sebut tu perempuan lah. Kalau perempuan sebutannya asy-syaitan. Nah, ada orang tanya, syaitan tu berjantina ke Ustaz? Yelah, yang kita masuk tandas, kita baca doa apa tuan-tuan? Allahumma barik lana. Yang tu doa makan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada di kalangan lelaki dan perempuan. Baik, okey. Jadi asy-syaitani, syaitan. Kita dah tahu dah. Jantina ejaannya ialah muzakkar, lelaki. Baik, pindah kepada bilangan. Okey, yang ni saya nak highlightkan dengan tuan-tuan. Asy-syaitani, syaitan. Okey, saya sebut sekali ke 2 kali? Sekali ke 2 kali tuan-tuan? Kalau sekali tu berganda ke tak berganda? Kalau tak berganda, mufrad ke jamak? Seorang ke ramai? Seorang lah. Sekok. Kalau ramai, sebutannya syayatin. Cuba sebut. Itu baru terjemahnya syaitan. Syayatin. Dapatlah bokeh. Sebab itulah dalam pahamatan saya tuan-puan kan, selama tuan-tuan ikuti kelas 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, dalam pengamatan saya tuan-tuan ada vocab lebih kurang 100 ke 300 patah perkataan. Banyak tak tuan-tuan? Banyaklah tuan-tuan. Baca surah Al-Kahfi dapat pula klik 2-3 patah perkataan seronok tuan-tuan kan. Jadi pula amalan kan Nabi kata man qara'a ashra ayati min awal surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang baca 10 ayat awal surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah. Dan begitu juga man hafidha ashra ayati min akhir surah Al-Kahfi usima minad dajjal. Yang hafal 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi pun terpelihara daripada fitnah dajjal. Kalau ada peluang pula, bacalah penuh. Man qara'a surah Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu an-nur ma bainal jum'atain. Sebarang siapa yang baca surah Al-Kahfi penuh pada hari Jumaat, dia akan terpelihara ataupun diberi perlindungan keselamatan sehingga 2 Jumaat yang akan datang. Jadi amalkanlah surah Al-Kahfi tuan-tuan. Nak bukan apa tuan-tuan, hari ini fitnah yang tak boleh nak cakap macam mana. Dan Nabi kata tak ada satu pun Nabi yang diutuskan kepada umatnya melainkan dia cerita tentang bahayanya fitnah Dajjal. Dah ada ke tak ada Dajjal ni tuan-tuan? Ada ke tak ada? Sempat jumpa tak? Minta jangan jumpa lah tuan-tuan kan, sebab tak boleh bagi jaminan sebenarnya tuan-tuan. Okey, baik. Jadi asy-syayatin, cuba lagi sekali sebut. Maknanya setan-setan.
Kalau satu seekor syaitan, kalau banyak ekor syayatin. Itulah buat kerja kat rumah. Banyak sangat gangguan ni. A'udzubillahi minasyayatin. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan, kan sebelum akad takbir tu ada satu doa yang kita baca tu. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin. Tuhanku, aku berlindung daripadamu daripada bisikan setan-setan. Amalkan. Tu surah Al-Mu'min. Surah apa saya tak ingat tak tuan? Ayat 69. Surah Al-Mu'minun ke tuan-tuan boleh semak balik Baik. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Okey, selesai yang itu tuan-tuan Baik, last. Boleh tuan-tuan last perkataan yang terakhir ialah ar-rajimi. Cuba sebut. Okey, ar-rajimi yang direjam. Saya ulang. Ar-rajimi yang direjam. Okey, sekali tengok je. Ar-rajimi yang direjam, isim ke fi'il ke haraf? Pandai tuan-tuan. Jadi mana tahu ar-rajimi tu isim? Alif lam di pangkal, baris bawah di hujung. Tuan-tuan jangan salah faham. Ada orang kata, Ustaz, rejam tu bukan fi'il ke Ustaz? Tuan-tuan, dia tak jadi fi'il. Kalau fi'il dia akan jadi, orang akan sebut aku rejam, dia rejam, mereka rejam. Tapi kalau yang direjam, dia bukan fi'il, yang kena rejam. Yang dipukul, bukan pukul, yang dipukul. Itu maksudnya tuan-tuan Okey, jadi selesailah perbahasan kita menggunakan ta'awuz ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan ada soalan setakat ini? Seronok saya bersemuka dengan tuan-tuan. Ya, silakan. Okey. Soalannya sangat baik. Terima kasih di atas soalannya. Okey, silakan. Boleh. Baik, okey. Seronok saya jumpa dengan tuan-tuan yang lama-lamanya dekat ni. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kathiran. Baik, berbalik kepada soalan tadi, apa guna ataupun apa perlu untuk kita tahu jantina ejaan itu muzakkar ke muannas? Betul Okey, baik. Sebenarnya tuan-tuan, orang Arab ni saya boleh simpulkan ginilah tuan-tuan. Dia ni terlebih rajin lah tuan-tuan. Kita yang hidup saja yang kita letakkan jantina, betul tak? Orang Arab ni benda depan mata pun ada jantina. Jadi maksudnya tata bahasanya memang gitu. Semua letak jantina. Contoh matahari, bulan, kan? Semua letak berjantina. Contoh asyamsu. Cuba sebut. Wasyamsi wa duhaha. Asyamsu. Saya nak tanya tu, nak uji dah. Nampak dah kira kan? Asyamsu, jantinanya saya nak tanya tuan-tuan. Muzakkar ke muannas? Lelaki ke perempuan? Ada tak ta marbutoh kat ujung? Kalau tak ada, muzakkar ke muannas? Untuk maklumat tuan-tuan, asyamsu bukan muzakkar jantinanya. Sebaliknya dia muannas. Tak ada ta marbutoh. Yang tu dalam skop-skop pengecualian. Orang Arab kata tuan-tuan, yang melibatkan cakrawala. Komar maknanya apa? Bulan, matahari, bintang. Walaupun tak ada ta marbutoh, tapi dia muannas, perempuan. Dapat kan? Jadi itulah, moga menjawab maksudnya memang orang Arab dia sudah tata bahasanya gitu. Macam kita pelik kan? Pukul tu kata kerja tak? Orang Arab tak tuan-tuan. Dia aku pukul, engkau pukul, mereka pukul, baru menyamai standard tata bahasa untuk orang Arab. Mudah-mudahan menjawab. Ada soalan lain tuan-tuan? Tak ada kan? Okey, baik. Kalau tak ada, mungkin tuan-tuan ada kawan-kawan di sini yang tak sempat hadir hari ni, nak ikuti kelas sebenar pada akan datang. Yang kelas sebenar akan kalau ada penyertaan, maka kita akan buat kelas sebenar pada hari Sabtu. Saya mohon maaf tuan-tuan, ramai peserta saya daripada Jasin, Pemban, Masjid Al-Azim, Masjid Tanah, Alur Gajah kata, Ustaz, tak buat ke hari lain, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Saya dah pindah tuan-tuan. Tapi seronok saya jumpa dengan Haji Sa'ari balik. Seronok sebenarnya. Silaturahim, Alhamdulillah, seronok Baik, jadi banyak saya ada komitmen lain tuan-tuan. Saya hanya turun, insyaAllah di sebelah Melaka ni Ustaz Amirul lah yang akan take over kelas-kelas kita di tempat lain. Kita akan susun bergantung pada jadual kekosongan Ustaz Amirul. Kalau nak dengan saya kat sana saya hanya meraihkan dengan saya adakan kelas
online bersama dengan saya. Dan tuan-tuan, untuk Alkitab ini kita ada learning, kita ada mengaji untuk kanak-kanak dewasa. Di center kita di Melaka ada 4. Di Air Keruh, Bukit Katil, Teluk Mas, di Duyung dan juga Air Keruh. Kita ada 4 itu untuk learning. Untuk kanak-kanak dewasa lah, ada juga online mengaji ni. Dan kita juga ada Arabic. Arabic kita ada 3 program sebenarnya tuan-tuan. Biasanya saya akan kelolakan program celik bacaan solat, celik Arab solat. Ada tips 101 kg kita, yang mana insya-Allah dalam masa 7 hari, seawal, saya tak menjanjikan bulan dan bintang, seawal 7 hari tuan mampu faham bacaan solat. Sayanglah tuan-tuan, ada 101 kg je. Kalau kita dapat, insya-Allah kita boleh faham. Bila baca solat, hak tu lah yang kita jumpa. Rabbil firli warhamni wajib, kan hak tu yang kita jumpa. Cuma ada tips tu memudahkan kita faham ataupun ingat terus makna bacaan solat. Dan kita ada juga program yang ketiga dan di bawah Arabic, iaitu belajar asas cakap Arab Telegram. Alah, Ustaz dah terror dah ni. Belajar pula dah bercakap. Kaifa halukum? Dekat mana Telegram? 24 jam tuan-tuan boleh belajar menggunakan voice saja. Itu antara program-program kami lah tuan-tuan. Baik, jadi saya mungkin tuan-tuan nak tahu butiran. Kalau kelas sebenar boleh war-warkan lagi tuan-tuan. Kalau ada penyertaan, ada lebih kurang 10 orang macam tu, kita akan teruskan kelas pada minggu hadapan bersama dengan Ustaz Amirul. Kita boleh war-warkan. Ada yang tak dapat datang hari ini, dia akan datang pada minggu hadapan. Jadi inilah berkenaan dengan sedikitlah tuan-tuan berkenaan perjalanan tempoh pengajian. Kelas asas 3 bulan menggunakan surah Al-Kahfi 10 awal dan 10 akhir. Kemudian kalau ada sambutan nak teruskan, kita akan teruskan dengan lanjutan. Kemudian ini berkenaan dengan ada sikitlah kita kenakan iuran pengajian untuk buka apa tuan-tuan. Kita sewa tempat ni pun ada komitmen dan sebagainya lah tuan-tuan. So pendaftarannya 50, kita akan bekalkan semua, nanti saya tunjukkan. Kemudian sebulan 100, 3 bulan. Kita pengajian kita berapa bulan? 3 bulan. Kita bagi diskon sebulan percuma. 2 bulan belajar, sebulan percuma. Gitu tuan-tuan. Baik. Okey, inilah bila tuan-tuan ikuti. Mungkin tuan-tuan dah ada kan, yang ada diagram tak payah daftar. Peserta lama kan dah ada diagram, ataupun tuan-tuan nak kat belakang kita ada bawa file untuk yang Arab punya ada, yang untuk solat pun ada, nota mini solat pun ada, dan buku hasil kaedah Alkitab saya pun ada. Kita buat buku asas kaedah bagi mereka yang zero, tak kenal huruf ke, dia boleh guna buku itu. Dia lebih macam Iqra lah tuan-tuan. Macam itulah dekat belakang. Baik. Okey, ini antara, ada ke muka-muka kat sini? Tadi baru je tadi. Nampak tak yang ni? Kat mana tadi? Ada lagi ke? Ya. Ni tadi kan. Ada tak lagi? Haji Sa'adi kat mana? Yang putih. Nombor 2. Ni. Yang ni. Oh, ya. Okey, ni dekat mana ni? Dekat sini lah tuan-tuan kan. Ini sebelum PKP lah Okey, lepas tu ini dekat Al-Azim. Sebelum ni pun daripada Al-Azim ramai tuan-tuan cuma kami tengah mencari kontak-kontak lama penggunaan masjid sebab dah banyak hilang. Dan dah bertukar organisasi, kena minta pengurusan baru. Sini pun dulu Imam Hashimi tu kan dia dekat Jasin. Saya berkontak dengan dia masa kat Jasin. Tu dia pindah ke sini. Itu yang mudah berurusan Ini dekat Jasin lah. Ni kat Jasin. Ini dekat Masjid Tanah. Ada ke daripada Masjid Tanah? Kata dia jauh, Ustaz, buatlah kat Masjid Tanah. Ya ada. Jauh tak? Setengah jam? Ada setengah jam. Dulu kita buat dekat Masa, Masjid Sultan Abdullah. Masa inilah dekat Masjid Tanah. Ini dekat Johor, Tangkak. Rumah ngaji Mawadah dekat Tangkak. Banyak lagi lah. Ini MQO lah, online. Ini saya perkenalkan teknik lah. Alif, Asadun, Iu, An, Ingu. Ini kaedah Alkitab yang kita bantu orang yang zero untuk kenal dengan mudah dengan sebutan yang Arab lah. Inilah celik mengaji Quran. Ni solat khas. Program solat pun kita ada secara online lah, biasa saya buat oleh kerana ketangan saya lah tuan-tuan. Ini CAQ celik Arab Quran lah, online juga. Ini khas. Dia minta, Ustaz, saya nak ngaji personal dengan Ustaz. Inilah kita ni lah. Ini pun sama, ngaji personal. Ini center-center kita lah, kelas mengaji kanak-kanak. Itulah tuan-tuan.
Jadi itu saja daripada saya untuk hari ini. Tuan-tuan ada apa-apa soalan setakat ini? Ada? Okey, kalau apa-apa nanti tuan-tuan boleh berurusan dengan admin kami lah, nombor admin tadi okey. Jadi saya lagi sekali tuan-puan ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada tuan-puan di atas luangan yang diberikan. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa di lain-lain waktu. Dan saya amat-amat menghargai jumpa balik peserta tuan-tuan semua. Seronok sebenarnya, dia ukhuwah sebenarnya. Bukan senang nak jumpa Haji Ustaz ni kan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Cuma saya doakan Allahumma tawwil a'marana fi as-sihah wal afiyah. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, sihat wal afiat. Tuan-tuan doakan saya. InsyaAllah. Baik, itu saja tuan-tuan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Boleh yang lama Ustaz. Yang lama daftar tak perlu. Tak perlu. 10 sampai 11 saya kerja Ustaz lah. Dah, terima kasih banyak. Ini ada file. Kita ada bahan kita. Akan guna akan datang dah. Daftar. Ada kerja kahwin? Oh, jangan. Aisyah masuk sudah daftar. Ada buku. Tak yang betul. Ini soalan. Dia macam kerok lah lagi. Rezeki. Sama kayak tadi. Isinya dia kurang tapi kita olah. Tak ke depan insya-Allah. Kita dah ada usaha dulu. Dah ada Ustaz. Bila dah senang. Dah belajar Ustaz dulu. Ada Ustaz lah. Ustaz satu universiti dengan dia. Dah. Dia dulu bos saya. Dia balik dulu bos saya balik. Azhar insya-Allah. Surah tu. Saya Kairah. Syurah. Pakuan. Ya betul. Siapa? Pendaftaran. Makan tidur kan? Boleh. Okay, ni preview lah. Ni minggu depan. Hari ni kita pengenalan. Yang pada awal lah. Nanti kita maklum apa perubahan. Saya maklum. Dulu dia buat biasa kan, patut kekangan dia pun dah kerja. Itu lah. Yang ni untuk solat, yang ni untuk bahasa Arab. Yang solat ini. Cuba tengok. Sama. Yang solat. Bahasa Arab yang ni. Solat ni bagi kita. Kalau kita masuk dalam CBQ, kita masuk dalam program yang bahasa celik solat, kita akan bagi sekali dengan pendaftaran kita. Kalau kita masuk yang program yang online je, kita bagi yang ni lah. Kalau yang bahasa Arab, kita guna yang ni. Yang ni dah ada kan?
Boleh? Sekali. Berapa ni? Kalau yang solat? 50. 50 juta. Saya ada suka. Jadi solat Sarah. Solat lain pula. Ini solat. Dia kita akan baca dalam solat. Online. Secara online. Setakat ni dah sebab yang solat Ustaz Safwan yang ada. Rakam ada juga, tapi kita lebih pada terus kepada online. Maksudnya ini secara Online. Sebab tekanan banyak kan. Sebab online. Dia tak tahu masa bila ni kan. Baru nak susun. Kalau pengambilan baru belum ada lagi. Hari tu tak dapat dah. Sebab dia tempoh dia 3 bulan je kan. Jadi sekejap je. Biasa kalau orang tak buat malam pun. Malam tu malam apa? Yang biasanya malam hari bekerja lah. Hari tu dia buat Rabu saya Rabu malam. Jadi memang direct masuk Sofwan lah. Kalau yang ni bila kita online Ustaz ada sedia rakam. Jadi Ustaz akan bagi link YouTube kalau buat contoh malam tu tiga awal tu kan. Saya berada di kawasan. Online ya. Dan Ustaz akan bagi link YouTube lah. So Ustaz masih boleh juga lah. Boleh dengar je hari-hari tu tak. Maksudnya di sini dia akan ada rakam lagi. Mana tak daftar lagi dah balik random solat. Yang tu belum. Cuma kalau nak bahan boleh lah. Tu daftar nanti kita bagi tahu bila. Tengah susun masa. Gaza start bulan depan ni. 6 Ogos. 6 pada sama. Start dia. Okey, terima kasih banyak. Ustaz ni insya-Allah. Baik, Syafah Fil 6 Ogos kan. Syukur ada anak yang daripada Al-Quran. Dia sekali dia ada terus link yang untuk siapa yang akan nak melanjutkan ke Al-Azhar Syukur. Itu semua anak dia 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 ni akan dapat. Dia akan. tahu sekarang dia macam mana buka. Sudah lagi ada nota. Dia akan dengan pelajar. Siapa yang nak melanjutkan pelajaran itu Syukur. Jadi akan buka dan kita kena isi orang PPT, urusan Malaysia dan sebagainya. Insya-Allah pura daripada perusahaan juga ke sekarang tu. Dia Syukur, dia akan link dulu. Dia punya klinik. Kalau pelajar yang ada satu di sebelah contoh. Itu memang dia terus link dengan Yusuf tak ada PPT. Sana Ali. Bukan pada jabat. Pasal dia Jadi sekarang bila dia bisa tu dia belajar asal dulu. itu memang ada. Dia wajib. Dia tak wajib. Dia lompat masuk kelas tu.
Itu kalau yang kelas bahasa solat ni Dulu kami ni yang belajar online masuk memang ni kita dengan usaha mula tapi kurang sini dia buat itu ada baiknya. Apa pulang itu jadi kita nampak. Betul setahun. Setahun. Cakap mau ini praktikal ni. Kalau sekarang sejak buka puluh besar tak silap sekarang kalau pinjam saya dulu Pak Ibu Kos semua beratur begitu. Betul sewa rumah. dia sewa dia kos hari dia lebih kurang kita lah kos sewa Malaysia. Makan satu bulan okey okey. 1 bulan itu okey lah untuk anggaran 20 bulan lah 1,003 1,005 lah Tak termasuk yuran ni. Yuran murah. dah kalau dia lagi sekat maksudnya kan puasa ke puasa ke ataupun ada kesuam belanja sikit sibuk boleh dah cuma bila mau sewa dia akan pusing dengan kawan pusing dengan kawan tapi RM1,000 lah dia buat sekarang ni Patut apply lah dalam tempat tanya apply. tak apa buat je saya pun juga dia buat dua luar negara dan dalam negara so bila dapat dalam negara dan atau biasa dapat luar negara sifat bikin keluar rasanya sebagai Banyak orang. Ni ada lagi tak yang bahasa Arab? Ustaz Ustaz. Solat ni bahasa solat kan biasa. Bahasa Arab. Ustaz juga lagi Ustaz. okey selamat Jamal Apa tadi ni? Amirul Amirul. Amirul. Okey, Dia dah pakai pencet Ustaz. Isi masa. ada Ada tak? ni solat banyak Tu tak kata kok. Ustaz mengajar Quran Ustaz ada part time Ustaz. Ya. Mengajar Quran. tak saya pun mengajar sekolah juga Oh, Ustaz. Nakal lah. Macam sana ada seorang tampis Sleepy dia apa ni Arasid Tak masa dah Ustaz. Full time. Ustaz free satu. Ya, Ustaz baru. biasa buat ada kelas doa lepas tu petang tu dengan family lah family petang baru Free satu di sini dah. malam dia tahu kata dia ada kelas mengaji masjid Masjid. dari siapa dia Ada semula diagram silibus untuk sebenarnya dia 100. ni bukan Kalau nak sekolah juga Ustaz dah kopi dia Ustaz. Kopi dia. Baru minat dah di situ. Kalau dia buat pack di bulan. Nanti dia dah habis pun ya alhamdulillah biar ada degree tak apa. kat sini dia tahu Apa bisa lah. laki nama tak apa Apa saya suka. Saya nak dia fokus apa. saya pun banyak masalah Dia ambil kat USIM dia ambil apa dia ambil Al-Quran. oh masa Dia apply balik. Dia apply. Dia apply ni? Al-Quran sudah pada piara pada. nak lari pada korang mungkin Saya tak boleh lari kita pinjam. Tak dia mau ambil Al-Quran. Saya bukan Yusuf. Oh, Al-Quran tak senang. Bukan saya akidah. Kajian akidah dah. Tak ada habis. Tak ada habis. Ada apa dah? Saya cuma ni untuk bahasa Arab daftar ada Dan daftar.
Pendaftaran, kira pendaftaran Ada buat duit dia file. Besar biar ada enam dan Ogos. Jadi kalau tak bayar Dia bayar sekali Ustaz. Boleh tak masalah. kalau 13 sekaligus 200 lah dia terima 100. Tapi Ustaz tadi orang lama tak payah. Bayar apa tak bayar? Kita dia Ustaz lah, bagi tahu dah. Kita bayar nanti durat. Bayar 200 km. Sekali je. Bayar lagi. Kalau dah Tamat bulan PKS tu. saya daftar lah. Akan datang bayar. Boleh. Boleh sama. Kita akan bayar 6 Ogos. Kita datang, kita bayar lah. Boleh. Kalau bayar tak tanggung lagi boleh. Sponsor. Dah bayar jangan tak datang. Boleh dah akan datang Malaysia. Habis dah ni, bahasa Arab solat tinggal. Ustaz, musim lepas lebih je Ustaz. Musim lepas lebih okey ya. Okey lah yang saya. Saya juga sama. Bila pernah off lah.